Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perkampungan sunnah ke-8 di Perlis pada 26, 27 dan 28 Mei, salah seorang yang dijemput memberi pengisian ialah Johan atau lebih dikenali sebagai Johan Raja Lawak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur kerana turut menjemput individu yang bukan ustaz untuk turut memberi pengisian seperti Puan Wahida, Tuan Marsilus Murin dan Tuan Johan. Pengisian mereka memang menarik dan ia menunjukkan bahawa mereka yang bukan ustaz-ustazah pun mampu membicarakan topik agama Islam secara umum dan sunnah secara khusus dengan baik. Dalam forum yang menampilkan Ustaz Shihabuddin, Tuan Marsilus dan Tuan Johan, Johan ada menyebut sesuatu yang kemudiannya menjadi topik panas sehingga hari ini. Kiranya dah lebih kurang 2 minggu tetapi masih diperbincangkan. Johan menyebut jika dia ada dua pilihan sahaja antara perempuan yang solat tetapi tidak bertudung dan perempuan yang bertudung tetapi tidak solat, maka dia akan memilih perempuan yang solat tetapi tidak bertudung. Terhadap kenyataan ini, saya ada beberapa ulasan. Pertama, hendaklah kita berusaha mencari pilihan yang ketiga, iaitu muslimat yang solat dan pada waktu yang sama menutup aurat dengan sempurna. Kedua, jika benar-benar tersepit antara dua pilihan sahaja, sebagaimana yang disebut oleh Johan, dan pilihan ketiga benar-benar tidak ada. Walaupun sukar nak dikatakan tidak ada di Malaysia, tapi katakanlah memang tiada. Maka pilihlah muslimat yang solat tetapi tidak bertudung. Ini kerana semua amalan ada tingkatannya, ada prioritinya. Dan solat fardu 5 kali sehari letak di tangga yang teratas, prioriti yang paling utama. Ketiga, apabila saya sependapat dengan pilihan Johan dan bersama para asatizah lain yang sependapat dengan Johan dalam hal ini, tidaklah bererti ia suatu kelonggaran kepada para muslimat untuk tidak menutup aurat dengan sempurna. Berdoalah dan mohonlah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar anda dapat menutup aurat dengan sempurna, andai belum. Keempat, perbincangan banyak berlega antara pakai tudung dengan tidak pakai tudung. Saya tidak sebut pakai tudung. Sebaliknya saya sebut tutuplah aurat dengan sempurna. Ini kerana saya ada nampak muslimat yang bertudung tetapi pakai skirt sehingga pertengahan betis. Bertudung tetapi berpakaian ketat. Bertudung tetapi berpakaian hampir see-through. Bertudung tetapi menampakkan leher. Bertudung tetapi dengan ikatan tudung atau sanggul rambut seperti bonggol unta yang ini menegak ke atas. Jika sanggul rambut itu di belakang kepala atau ke bawah, maka tidak mengapa. Dan satu lagi, bertudung dengan fashion yang lain daripada lain untuk menarik perhatian. Yang ini apa yang disebut sebagai syurah. Dua yang terakhir ni mungkin tidak diketahui ramai, maka saya ada beri link dalam kotak description bagi menjelaskan hukumnya. Yang ini dengan hadisnya, dalilnya dan penjelasannya. Oleh itu, seorang muslimat yang bertakwa kepada Allah bukan sekadar bertudung, tetapi juga menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang digariskan oleh syariat Islam. Baik, itu tadi tentang hukum memakai tudung. Pakai tak pakai, macam mana cara pakai? Ia adalah isu fiqh. Ia duduk dalam hukum fiqh. Dalam beberapa video yang sampai kepada saya dalam isu ini, tiba-tiba ada satu video yang mengubah isu ini daripada isu fiqh kepada isu akidah, dan di sana telah berlaku kesalahan akidah yang amat serius.
Baik, saya akan mainkan video yang saya masukkan itu. Ia adalah cantuman 2 video. Bukan saya yang cantum, tetapi orang lain yang cantum. Video pertama adalah ucapan Tuan Johan. Dan bagi sesiapa yang tidak tahu menahu apa yang asalnya dikatakan oleh Johan di perkampungan sunnah itu, sila tonton dan analisa secara adil. Video kedua adalah ucapan Ustaz Wadi Anwar. Ucapan Ustaz Wadi Anwar inilah yang mesti saya ulas dan react. Tak apa, kita tonton dulu video yang saya maksudkan. Ingat, wanita-wanita, saya selalu cakap dekat bini saya, tak bertudung belum tentu tak solat. Yang bertudung belum tentu solat. Dan yang solat belum tentu dia faham apa dia solat. Apatah lagi orang yang bertudung yang tak solat. Kita maaf sikit lagi. Kalau saya sebagai tak ada betul. Depa kacau. Kalau saya, ini untuk perempuan lah sorry saya fix sikit. Kalau saya diberi pilihan antara dua pilihan ni je ada. Perempuan yang tak bertudung tapi solat, tetap dengan perempuan yang bertudung tapi tak solat. Dua pilihan ni, saya tak ada pilihan lain. Saya pilih perempuan yang tidak bertudung tapi solat. Kenapa? Sebab sekurang-kurangnya bila dia solat, dia ada tempat untuk dia mengadu. Dia ada tempat untuk dia bergantung, daripada perempuan yang bertudung tetapi tiada tempat untuk bergantung. Sebab saya percaya satu hari nanti apabila dia mengadu dan ada tempat bergantung, sebab hidayah itu milik Allah, bukan milik suami dia. Berbalik kepada kes ini tadi. Pakai tudung pun tak tentu elok, Ustaz. Tu dia ayat setan main bisik ni. Ni fatwa setan ni. Dia bisik dia tadi, pakai tudung pun ramai tak elok. Perempuan tu main abang kita tu Ustaz, pakai tudung pun ramai tak elok. Nak jawab apa Ustaz? Tuan-tuan, kalau tak pakai tudung, ada excuse apa? Ada alasan apa? Sebab isteri menteri besar tak pakai tudung. Sebab isteri Perdana Menteri tak pakai tudung. Sebab isteri tu memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik, betul. Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan mereka di belakang. Hak tak pakai ni confirm disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, confirm. Sebab memang jelas dia buat maksiat. Memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran. Tak boleh timbang-timbang apa dah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Baik, fokus saya ialah kepada kenyataan Ustaz Wadi Anwar. Saya nukil semula ya. Tapi kalau mati dua orang ni, satu yang pakai tudung, satu yang tak pakai tudung, kita tak tahu apa amalan mereka di belakang. Yang tak pakai ni confirm disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Confirm. Sebab memang jelas dia buat maksiat, memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran, tak boleh timbang-timbang apa dah. Kesalahan akidah yang sangat serius yang dilakukan oleh Ustaz Wadi Anwar ialah apabila beliau menyebut confirm. Bukan sekali tetapi dua kali. Jadi bukan terlanjur sebut, ia memang dimaksudkan sebab diulangi dua kali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sisi kami Salafiyah, dan saya yakin ia juga di sisi Al-Asy'ariyah yang tulen, bahawa seseorang yang berbuat maksiat berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan merahmatinya sehingga dimasukkan ke syurga. Selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Maksud maksiat di sini dari sudut bahasa ialah derhaka. Sementara dari sudut istilah ialah secara tahu dan sengaja melanggar apa yang diperintahkan dan atau yang dilarang oleh syariat Islam. Ingat ya, kata kunci di sini secara tahu dan sengaja. Sebab seseorang itu tidak disebut derhaka,
jika dia tidak tahu atau tidak sengaja. Baik, dari manakah datangnya dasar atau prinsip akidah salafiyah ini bahawa seseorang yang berbuat maksiat berada di bawah kehendak Allah? Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan memasukkannya ke syurga dengan rahmat Allah selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Ia berdasarkan ayat 48 dan 116 surah An-Nisa, surah yang keempat. Ayuh kita baca firman Allah dalam ayat 48 surah An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang sesiapa ataupun sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat yang hampir sama, ayat 116 surah An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Baik, ada dua perkara yang perlu diperhatikan terhadap kedua-dua ayat ini. Pertama, orang yang mensyirikkan Allah lalu mati tanpa bertaubat, maka dosa syiriknya itu tidak akan Allah ampuni. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika dia bertaubat sebelum mati, sebelum sakratul maut, maka dosa syiriknya itu Allah ampuni. Izinkan saya memberi dua contoh. Contoh pertama, Ahmad berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, meminta dilapangkan rezeki. Lalu Ahmad mati tanpa bertaubat, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni. Contoh kedua, Jamal berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, meminta dilapangkan rezeki. Kemudian Jamal mendapat tahu itu adalah syirik, maka dia bertaubat kepada Allah. Maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perhatikan lanjutan firman Allah itu yang bermaksud dan Allah akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Bererti selain daripada kesalahan syirik, boleh-boleh sahaja Allah mengampunkan dosa tersebut bagi sesiapa yang dikehendakinya. Pakai tudung atau tak pakai tudung, tutup aurat dengan sempurna atau tidak sempurna, ia tidak melibatkan syirik kepada Allah, maka pelakunya terserah kepada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampunkan. Baik, ayat 48 dan 116 surah An-Nisa menjadi dalil bahawa pelaku maksiat berada di bawah kehendak Allah, sama ada Allah mengazabnya atau mengampunkannya. Apa pula dalil bahawa jika Allah kehendaki, Allah akan merahmati seseorang itu dan memasukkannya ke syurga? Dalilnya ialah hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis nombor 4255. Atau penomboran lain, hadis nombor 4901 dengan darjah yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, terdapat dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Salah seorang daripadanya lazim berbuat dosa.
manakala yang lain pula bersungguh-sungguh dalam beribadah. Saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah sering memandang saudaranya yang lain yang banyak buat dosa tu, yang lazim buat dosa, lalu dia berkata, berhentilah. Pada suatu hari, dia mendapati saudaranya itu masih melakukan dosa. Lalu dia berkata, berhentilah. Namun, saudaranya menjawab, biarkanlah aku, demi Tuhanku, apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Lalu saudara yang sungguh-sungguh beribadah itu berkata, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan engkau, atau Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Maka beberapa ketika kemudian, roh kedua-duanya dicabut dan mereka dihadapkan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Lalu Allah bertanya kepada saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, apakah engkau mengetahui tentang aku? Atau apakah engkau berkuasa atas apa yang berada di tanganku? Dan Allah berkata kepada saudara yang lazim berbuat dosa tu, pergilah masuk ke syurga dengan rahmatku. Dan Allah berkata kepada saudara yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, bawalah orang ini ke neraka. Berkata Abu Hurairah, perkataannya sendiri, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh orang tersebut, yakni saudara yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, telah mengucapkan kata-kata yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Sekian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, ada dua orang saudara totally opposite. Seorang tu sungguh-sungguh beribadah, seorang itu lazim berbuat dosa. Tetapi yang membinasakan dunia akhirat orang yang banyak beribadah tu apabila dia kata demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa engkau atau tidak akan memasukkan engkau ke syurga. Sebab dia kata yang sedemikian itu apabila mereka berdua dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lazim membuat dosa itu, Allah dengan rahmatnya memasukkan dia ke syurga, sementara yang bersungguh-sungguh beribadah, bukan ibadah biasa-biasa, bukan sekadar yang wajib saja, yang sungguh-sungguh beribadah, masuk ke neraka. Kenapa? Sebab dia berkata apa yang dia tidak tahu atau apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berdasarkan hadis ini, boleh-boleh sahaja Allah merahmati seseorang yang banyak berdosa sehingga dimasukkannya ke syurga. Dan seperti yang saya sebut tadi, orang yang banyak beribadah, Allah masukkan ke neraka kerana berbicara tentang Allah secara salah. Saya ulangi apa yang Allah katakan kepada saudara yang banyak beribadah itu, yang bermaksud, apakah engkau mengetahui tentang aku? Atau apakah engkau berkuasa atas apa yang berada di tanganku? Baik, jadi berdasarkan ayat 48 dan 116 surah An-Nisa dan hadis dua orang bersaudara yang saya baru bacakan tadi, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh membuat satu kaedah bahawa seseorang yang berbuat maksiat berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan merahmatinya sehingga dimasukkan ke syurga selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Apabila Ustaz Wadi Anwar berkata, perempuan yang tidak bertudung confirm diseksa oleh Allah Azza wa Jalla, dengan perkataan confirm itu diulangi 2 kali, ia adalah satu kesalahan akidah yang serius kerana 3 sebab. Kesalahan akidah pertama ialah berbicara tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kesalahan akidah kedua, mengambil alih hak Allah sebagai satu-satunya yang boleh memberi kata putus sama ada diazab atau tidak. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Namun sebagai perumpamaan, umpamakan satu kes kesalahan yang sedang dibicarakan di mahkamah di hadapan seorang hakim. Tiba-tiba berdiri seseorang
dan berkata bahawa yang tertuduh itu adalah confirm salah dan mesti dijatuhkan hukuman penjara. Padahal yang layak mengatakan bersalah atau tidak dan menentukan hukumannya ialah hakim dalam mahkamah tersebut setelah kes itu berakhir, bukan kes sedang berlangsung. Jadi, orang yang tiba-tiba berdiri itu telah mengambil alih peranan hakim. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya, tetapi dengan perumpamaan ini nampak tak betapa besarnya kesalahan Ustaz Wadi Anwar? Kesalahan akidah ketiga menafikan keampunan Allah atau rahmat Allah kepada orang yang membuat kesalahan yang ini tidak memakai tudung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain 3 kesalahan akidah serius yang dilakukan oleh Ustaz Wadi Anwar itu, ada satu perkara lain yang ingin saya highlight atau bawa ke perhatian semua. Tidak asing lagi kepada kita. Ustaz Wadi Anwar dalam beberapa kuliahnya, dalam beberapa videonya menuduh aliran Wahabi, Salafi dan para pencinta sunnah sebagai mudah menerakakan umat Islam. Dalam video ini jelas, sejelas-jelasnya bahawa apa yang dituduh itu kembali kepada si penuduh. Baik, seterusnya kesalahan kedua yang dilakukan oleh Ustaz Wadi Anwar ialah apabila beliau berkata di hujung video tersebut, saya nukil semula, sebab memang jelas dia buat maksiat. Memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran. Tak boleh timbang-timbang apa dah. Okey, muslimat yang tidak bertudung tidak semestinya dia bermaksiat. Sebab maksiat adalah seperti yang saya sebut tadi, dari sudut bahasa bermaksud derhaka, dari sudut istilah bermaksud secara tahu dan sengaja, melanggar apa yang diperintahkan dan atau melanggar apa yang dilarang oleh syariat Islam. Ingat ya, kata kunci di sini ialah secara tahu dan sengaja. Orang yang tidak tahu atau tidak sengaja tidak boleh disebut sebagai derhaka. Jika seorang muslimat itu tidak tahu hukum memakai tudung dan menganggap ia sekadar fashion atau petanda seseorang sudah berkahwin, maka dia tidak dianggap bermaksiat. Dia dianggap sebagai seorang yang jahil. Jika seorang muslimat itu tahu bahawa wajib memakai tudung, tetapi dia tidak pakai kerana kurang keyakinan diri, tiada sokongan daripada ahli keluarga, salah faham maksud ayat 31 surah An-Nur, tersalah ikut aliran Islam liberal, kerap mengalami sakit kepala atau migrain, terkesan secara negatif dengan yang pakai tudung tapi perangai punyalah, atau apa-apa sebab penghalang yang lain, dia tidak dianggap bermaksiat. Bermaksiat hanya dikatakan kepada orang yang tahu tetapi sengaja melanggar perintah dan atau larangan Allah. Justru tidak benar perkataan Ustaz Wadi Anwar bahawa perempuan yang tidak bertudung jelas berbuat maksiat, tak boleh timbang-timbang apa dah. Yang benar, masih ada ruang untuk dipertimbangkan sama ada dia buat maksiat atau tidak. Seterusnya, apa pula beza antara mungkar dan maksiat? Mungkar adalah perbuatan melanggar perintah dan atau larangan syariat Islam, sementara maksiat adalah pembuat yang secara tahu dan sengaja melanggar ataupun melakukan pelanggaran tersebut. Semua maksiat adalah kemungkaran, tetapi bukan semua kemungkaran adalah maksiat. Izinkan saya memberi 3 contoh. Contoh pertama, Arif minum red wine kerana disangkakan itu adalah Ribena. Minum red wine adalah kemungkaran, tetapi Arif tidak bermaksiat kerana dia salah sangka itu adalah Ribena. Contoh kedua, Azura tidak memakai tudung kerana disangkakan itu hanyalah fashion. Maka tidak pakai tudung adalah kemungkaran, tetapi Azura tidak bermaksiat kerana dia salah faham
hukum pakai tudung. Contoh ketiga, Amirah pakai tudung tetapi dia pakai skirt yang hanya labuh ke separuh betis. Maka pakai skirt separuh betis adalah kemungkaran. Tetapi Amirah tidak bermaksiat. Kerana apabila orang ramai asyik sebut pakai tudung, maka yang disangkakan oleh Amirah yang wajib ditutup hanya kepala, sementara anggota lain tidak wajib ditutup. Jadi demikianlah beza antara mungkar dan maksiat. Sebab itulah kita disuruh untuk melarang kemungkaran, tetapi tidak disuruh menuduh orang yang membuat kemungkaran sebagai bermaksiat. Ini kerana kemungkaran merujuk kepada perbuatan, sementara maksiat merujuk kepada pembuat. Pembuat kemungkaran tidak semestinya bermaksiat kerana boleh jadi dia tidak tahu, keliru, terpaksa atau memiliki sebab-sebab penghalang atau keuzuran yang kita tidak tahu. Baik, sehingga sini sahaja ulasan dan reaksi saya. Beberapa kesimpulan ya. Pertama, menutup aurat secara sempurna adalah perintah agama, adalah kewajipan agama. Maka hendaklah setiap muslimat berusaha untuk mentaati perintah ini sebaik mungkin, secepat mungkin. Kedua, antara solat fardu 5 kali sehari dan menutup aurat secara sempurna, kedua-duanya adalah perintah agama. Namun, solat fardu 5 kali sehari adalah perintah yang paling penting, lagi utama. Ketiga, antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh, dan saya rasa ini adalah juga prinsip dalam akidah Al-Asy'ariyah. Okay? Asy'ariyah yang tulen, bukan yang sebut-sebut saja tu. Ini yang original punya. Ialah seseorang yang berbuat maksiat berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan merahmatinya sehingga dimasukkan ke syurga selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Keempat, dalam rangka menegur seseorang yang melanggar perintah dan atau syariat, melanggar perintah dan atau larangan syariat Islam, jangan disabitkan dengan azab Allah secara pasti, tetapi sebutlah secara berisyarat. Contohnya, sengaja enggan menutup aurat, baik perempuan mahupun lelaki, adalah kesalahan yang boleh dikenakan hukuman di akhirat kelak. Bila bincang bab hukum tutup aurat ni, jangan lupa bincang tentang aurat lelaki saja. Jangan lupa bincang tentang aurat lelaki juga ya. Baik, demikianlah ulasan dan reaksi saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.